Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan clear, jelas. Minta sahabat-sahabat semua share link, share kita punya ceramah ni, insya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kita mula sekarang. Kita mulakan sekarang, insyaAllah. Nabda alan. We start now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Muhammad khatamin nabiyyin imamil muttaqin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma dzikrna minhuma nasina. Ya Allah, ingatkan kami apa yang kami lupa. Wa alimna minhuma jahilna. Ya Allah, ajarkan kami apa yang kami tidak tahu. Wa anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang kami belajar. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, permudahlah kami, janganlah kau payahkan kami. Wa tammim bil khair, sempurnakanlah urusan kami. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahlah kami ilmu dan kefahaman. Amma ba'. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat, mudah-mudahan anda semua beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan semua, anda sedang bersama saya, Ustaz Abu Hassan Syarif, Ustaz Abu Hassan, dalam slot ceramah motivasi pada malam ni. Mudah-mudahan kita punya diskusi perbincangan pada malam ni, insya-Allah, boleh menambah ilmu kita, menambah iman kita, memperbanyakkan amal kita, mempereratkan hubungan ukhuwah antara kita. Seterusnya, insya-Allah, boleh mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada sahabat-sahabat yang tengok saya, mohon share. Tinggikan satu. Okey. Boleh. Satu. Tak apa. Alhamdulillah. Dah okey dah. Muslimin semalakan. Jadi insya-Allah malam ni saya nak bercerita. Malam ni ada satu cerita yang saya nak share dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan cerita ni boleh memberi kita iktibar dan pengajaran. Cerita ni tercatat dalam Sahih Bukhari. Diceritakan oleh Abdullah ibn Umar, anak kepada Umar Al-Khattab, insya-Allah. Jadi malam ni kita ada satu cerita yang menarik. Tapi sebelum kita bercerita, sebelum kita melanjutkan bicara, izinkan saya, Ustaz Abu Hassan Syarif, Ustaz Abu Hassan, untuk berzikir dulu. Kita berzikir. Kali ni bukan nak berzikir, kita selawat. Nama selawat ni selawat Nuril Anwar. Selawat Nuril Anwar. Bila habis selawat ni, kita akan terus masuk pada cerita kita, insya-Allah. InsyaAllah. Kepada Musa Isa, Cik Musa Isa, terima kasih watching. Mohon share. So tuan-tuan boleh sama-sama berzikir dengan saya. Sama-sama selawat, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadanil Mukhtar wa alihil athhar al-akhyar adada ni'amillah wa ifdhalih. Ini dipanggil sebagai selawat Nuril Anwar. Selawat Nuril Anwar. So elok sangat kita pagi, petang, siang, malam selalu berselawat dengan selawat ni. Sebab apa? Bila kita selalu selawat ni, insya-Allah Allah akan mudahkan kita punya kehidupan kita. Miftahul Anwar. Disebut pintu kepada Babel Yasar, pintu kepada segala kemudahan. Selawat ni sangat hebat. Lagi sekali kita selawat, insya-Allah.
Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadan al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Elok kita pagi, petang, siang dan malam sentiasa kita berselawat. Nama selawat ni Nuril Anwar. Nuril Anwar. Disebut kat situ, pada selawat ni disebut wa tiryaqil aghyar. Pembuka pemulih kepada segala keresahan, kebingungan. Penting kita berselawat. Gunakan selawat Nuril Anwar insya-Allah. Muslimin semalam, sekarang kita masuk kepada tajuk cerita kita. So malam ni Muslimin semalam, saya nak bercerita pada tuan-tuan. Cerita ni disebut oleh Nabi. Nabi bercerita. So telah pun diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar, iaitu anak kepada Umar Al-Khattab. Abdullah ibnu Umar ni, dia ni orang yang kedua paling banyak merawikan hadis selepas Abu Hurairah. Dia ni anak kepada Khalifah Islam yang kedua, Umar Al-Khattab. Jadi dia ni bukan hanya seorang yang alim, bukan hanya seorang yang perawi hadis. Abdullah ibnu Umar Al-Khattab juga, beliau juga merupakan seorang yang kaya, ia banyak menderma. Semasa Nabi hijrah ke Madinah, dia baru berumur 10 tahun. Semasa Nabi hijrah ke Madinah, dia hanya berumur 10 tahun. Bila dia nak join perang Badar ataupun perang Uhud, Nabi tak benarkan. Nabi tak benarkan Abdullah ibnu Umar ni untuk join perang Badar, perang Uhud, sebab kecil lagi. Tapi dia join perang juga semasa perang Khandaq. Alhamdulillah. Jadi umur dia ni panjang. Umur Abdullah ibnu Umar ni panjang. Dia meninggal umur sekitar 82 tahun. Dia meninggal tahun yang ke-70 Hijriah. Jadi Abdullah ibnu Umar telah bercerita bahawa Nabi ada bersabda. Nabi ada bercerita. So cerita ni ada tercatat dalam Sahih Bukhari. Muslimin semalam dengar elok-elok cerita ni. Begini cerita. Nabi sebut, Nabi ni suka bercerita, tuan-tuan. So Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan cerita. Satu hari Nabi bercerita, turut didengar oleh Abdullah ibnu Umar Al-Khattab ni. Nabi cerita ada 3 orang. 3 orang pemuda. Mereka ni telah pun terperangkap. Terperangkap dalam sebuah gua. Tiba-tiba saja ada batu menutup pintu gua tadi. Bila begitu, mereka sangat susah. Mereka sangat stres. Sangat bimbang. Sebab apa? Bila dah lama kat situ, tak ada air, tak ada makanan, mereka boleh mati. Nak call out, masa tu handphone pun tak ada. Kalau ada pun mungkin tak ada coverage. Jadi 3 orang telah terperangkap dalam gua. Mereka sangat bimbang. Maka akhirnya mereka masing-masing mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka masing-masing mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada saudara Imtiaz Ahmad Ghulam Khadir. Thank you for watching. Rahyam Marichan, terima kasih kerana join. Mohon share. Clear ke? Okey, saya ulang lagi sekali. Nabi ada bercerita bahawa ada 3 orang. Ada 3 orang telah terperangkap dalam gua. Nak keluar tak boleh. Sebab ada batu yang menghalang. Maka ketiga-tiga mereka ni telah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So yang pertama dia telah mengadu kepada Allah. Ya Allah, aku ada ibu dan ayah. Aku ada seorang isteri dan anak-anak. Aku sangat sayang kepada ibu ayah aku.
Aku sangat menjaga kebajikan mereka. Satu ketika, aku balik lambat. Aku balik lambat sambil membawa susu untuk diminum oleh ibu ayah aku. Bila aku balik, mak ayah aku sudah tertidur. Jadi aku tak sampai hati nak kejut mereka. Aku biarkan mereka untuk terus tidur. Sedangkan isteri aku dahaga. Sedangkan anak-anakku menangis menjerit nakkan susu. Aku tetap tak bagi pada mereka. Aku tetap tunggu mak ayah aku. Bila mereka bangun, barulah aku bagikan ibu ayah aku ni susu. Kemudian barulah aku berikan kepada isteri dan anak-anakku. Aku buat begitu, ya Allah, kerana aku sangat sayang kepada ibu ayah aku. Ya Allah, kalau itu amalan baikku, kalau itu amalan yang kau terima, maka bukakanlah sedikit pintu gua ni. Bukakanlah dia punya batu tu. Bukakanlah pintu gua ni. Maka sedikit terbuka. Itu yang pertama. Itu lelaki pertama, mengadu kepada Allah atas amalan baik dia kepada ibu ayah dia. Lelaki yang kedua ni bercerita, ya Allah, aku dulu ada minat kepada seorang perempuan yang juga sepupuku, anak kepada bapa saudaraku. Aku sangat cinta, sangat kasih sebab perempuan ini sangat cantik dan sangat lawa. Aku rindukan dia, aku nak kahwin dengan dia. Tapi dia tak layan aku. Satu ketika, perempuan itu telah pun jatuh susah, jatuh miskin. Tanamannya tak menjadi. Maka dia datang jumpa aku, minta bantuan keuangan kepadaku. Aku letakkan syarat, ya Allah, wahai perempuan, kalau kamu nak aku tolong, nak aku bagi makanan, nak aku bagi duit, kau serahkan dirimu kepadaku. Aku nak menggauli kamu. Aku nak peluk kamu, nak sayang kamu. Jadi perempuan tadi pun terpaksa. Dah lapar, duit tak ada, maka dia pun serahkanlah dirinya untuk aku gauli, kata perempuan tadi. Maka, ya Allah, di saat-saat aku sudah berupaya, aku sudah ada peluang untuk berzina dengan dia, tiba-tiba dia sebut, ittaqullah. Dia kata, perempuan tadi kata, wahai Tuhan, takutlah kamu kepada Allah. Bila dia sebut begitu, aku menggigil takut. Aku pun berlari. Tak jadi melakukan perbuatan terkutuk itu. Ya Allah, aku buat itu semata-mata kerana aku takutkan Allah. Takutkan kamu, ya Allah. Maka, ya Allah, tolong bukakanlah pintu gua ini. Aku nak keluar. Lelaki yang ketiga pula mengadu. Kata lelaki ni, ya Allah, aku dulu ada beberapa orang pekerja. Mereka ni kerja hari. Habis kerja, dapat gaji. Habis kerja, dapat gaji. Adalah beberapa orang pekerja. Jadi begitulah mereka. Setiap hari kerja dapat gaji. Kerja dapat gaji. Entah macam mana satu hari, ada seorang pekerja aku, dia tak datang ambil gaji. Satu hari ada seorang pekerja aku, tak datang ambil gaji. Dan dia terus menghilang. Sangat lama menghilang. Bertahun menghilang. Aku ingat, dia dah tak datang. Maka aku pun gunakan duit gajinya, yang sepatutnya duit gaji itu aku serah pada dia, tapi oleh kerana dia tak datang, aku gunakan duit gajinya itu untuk aku buat pelaburan perniagaan. Akhirnya kebun aku guna duit tu, akhirnya buat kebun. Kebun tu alhamdulillah subur. Binatang-binatang ternak pun alhamdulillah membiak. Jadi banyak duit hasil daripada duit itu. Duit gaji yang pekerja tu dia tak ambil, aku gunakan, aku laburkan, duit tu membiak, menjadi harta yang hebat, yang banyak. Tiba-tiba satu ketika datang pula pekerja tu menuntut gajinya. Aku kata, wahai lelaki, wahai pekerjaku, inilah dia hasilnya. Tengok, duit kamu, duit gaji kamu yang kamu tak ambil itu aku telah laburkan. Inilah dia hartanya. Banyak binatang ternak, banyak kebun-kebun ni. Ambillah. Inilah hasil daripada duit kamu, duit gaji kamu yang kamu tidak ambil itu.
Maka terkejut pekerja itu. Dia pun dengan seronok, dengan bahagia mengambil semua harta itu, mengambil semua ternakan itu, tanpa sedikit pun memberi kepadaku. Aku redha ya Allah, sebab itu memang hak dia. Ya Allah, aku buat itu semata-mata kerana Allah, kerana Engkau ya Allah. Maka Engkau bukakanlah pintu gua ini. Selepas ketiga-tiga pemuda tadi masing-masing mengadu, maka Allah, dengan izin Allah, dengan takdir Allah, maka terbukalah pintu gua itu semuanya. Alhamdulillah. So mereka pun keluar dengan selamat daripada gua itu. Muslimin yang saya muliakan, so cerita ni ada tercatat dalam Sahih Bukhari. Jadi bukan saya reka cerita. Cerita ni telah pun diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar. Dia yang dengar cerita ni daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin yang saya muliakan, so beberapa iktibar, ibrah, pengajaran yang boleh kita ambil daripada cerita ini. Terima kasih kepada Zarin Rahman kerana sudi join saya malam ni. Mohon share. Sebelum saya huraikan lagi apakah ibrah, pengajaran daripada cerita tadi, eloklah kita berzikir insya-Allah. Hilangkan keresahan kita. So sekarang ni musim Covid. Jadi kita hilangkan keresahan insya-Allah. Kita zikir lagi sekali ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah 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 ya Allah, 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 Allah 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 ya Allah. Terima kasih kepada semua yang watching, yang tengok saya punya live ni. Mohon share. Harap semuanya clear, jelas. Muslimin semulakan, jadi apakah ibrah dan pengajaran daripada story yang telah pun saya ceritakan? Ibrah pertama, pengajaran pertama ialah Nabi kita ni, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi ni suka bercerita. Nabi kita ni rupa-rupanya bukan hanya seorang pendakwah, penceramah, motivator, murabbi, pendidik. Nabi juga merupakan seorang pencerita. Nabi bukan penglipu lara. Nabi ni pencerita. Mengapa Nabi ni suka bercerita? Sebab dalam Al-Quran banyak cerita-cerita. Dalam surah Al-Baqarah banyak cerita. Dalam surah Al-Kahfi ada cerita Ashabul Kahfi. Ada cerita Nabi Musa, Nabi Khidir. Ada cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Lut, kaum Nabi Lut, cerita Nabi Allah Ibrahim. Jadi mengapa Nabi ni suka bercerita? Sebab dalam Quran banyak sekali kisah-kisah, cerita-cerita. Nabi tahulah. Nabi ni sebagai seorang pakar psikologi, Nabi tahulah sahabat-sahabat ni bila dengar cerita mereka akan lebih menarik, tertarik insya-Allah. Penting. So ibrah pertama ialah Nabi ni seorang yang suka bercerita. Jadi kita bila musim-musim Covid ni duduk kat rumah, panggil anak-anak cerita. Cerita kepada anak-anak. Cerita yang elok-elok. Cerita tentang sejarah Nabi ke, cerita iktibar ke, cerita teladan. So anak-anak kita insya-Allah suka juga dengar cerita. Macam kita lah masa kecil dulu, bila mak ayah kita cerita, kita dengar ya, alhamdulillah. Yang kedua tuan-tuan, ibrah pengajarannya ialah orang-orang zaman dulu memang suka beruzlah. 3 pemuda dah masuk gua, terperangkap. Mungkin mereka ni, ada setengah ulama mengatakan bahawa mungkin mereka ni pergi beruzlah, berkhalwah di gua tu, beribadah, bertafakur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf ni, macam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, macam Syekh Abdul Hasan Al-Shazali. Ni ulama-ulama sufi. Mereka ni suka beruzlah, suka duduk di rumah, bertafakur, memikirkan akan kebesaran Allah. Jadi mungkin
ketiga-tiga pemuda tadi masuk dalam gua, beruzlah, bertafakur, ingat Allah, dan fikir apa tujuan Allah jadikan mereka, dan Allah nak uji mereka. Maka mereka ditutup oleh seketul batu besar, pintu gua, tak boleh keluar. Jadi mereka mungkin beruzlah dalam tu. Jadi elok juga kita di musim-musim Covid begini, di musim PKP ni, dah kawalan pergerakan ni, elok kita duduk dalam bilik seorang-seorang, bertafakur, beruzlah, jauhkan diri daripada manusia, fikir akan Allah, fikir akan kebesaran Allah, fikir akan apa tujuan Allah lahirkan kita ke muka bumi ini. Apa tujuan Allah jadikan kita sebagai khalifah di muka bumi, dan ke mana hala tuju kita lepas ini. Jadi ibrah pertama, Nabi suka bercerita sebab nak menarik minat para sahabat. Kemudian yang kedua, mungkin kita ni sekali-sekala boleh beruzlah macam tiga-tiga pemuda tadi. Mungkin mereka juga beruzlah, bertafakur, mendiamkan diri jauh daripada manusia untuk takarub ila Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, boleh kita rupanya bertawassul dengan amalan baik kita. Bertawassul ni maksudnya kita jadikan amalan baik kita ni sebagai umpan lah, sebagai umpan. Ya Allah, aku telah bersedekah, ya Allah, aku telah berbakti kepada ibu ayah, ya Allah. Jadikanlah berkat amalan aku itu, kau tolonglah aku, ya Allah. Bertawassul ni dibenarkan dalam Islam. Kita boleh juga bertawassul dengan orang-orang yang soleh, yang masih hidup. Kita jumpa ustaz kita, kita jumpa imam, kita jumpa ulama kita, kita jumpa mufti. Tuan, tolong doakan saya. Boleh macam tu. Kita boleh bertawassul dengan amalan baik kita. Ya Allah, dulu aku sudah bersedekah, ya Allah. Banyak betul aku bersedekah, buat masjid, tanpa orang tahu pun. Nobody knows. Ya Allah, aku betul-betul ikhlas kerana Kau, ya Allah. Maka hari ini aku sakit, ya Allah, tolonglah aku. Boleh kita bertawassul dengan amalan baik kita. Terima kasih kepada Mazin Ahmad yang always watching me. Alhamdulillah. Kita boleh bertawassul. Kita juga boleh bertawassul dengan alim ulama, orang-orang soleh, minta mereka doakan kita. Macam sahabat-sahabat kita yang pergi ke Mekah. Tolonglah doakan saya. Boleh, insya-Allah. Cuma ada khilaf ulama. Boleh tak kita bertawassul dengan orang yang sudah mati? Wali-wali sudah mati. Itu wallahu alam, kita bincang lain kali. Yang pentingnya kita boleh bertawassul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkat Nabi-Mu Muhammad, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Ya Allah, aku susah, ya Allah. Aku sedang sedih, ya Allah. Aku kehilangan anak, ya Allah. Aku kehilangan keluarga, ya Allah. Aku kehabisan belanja, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Berkat Nabi-Mu, ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berdoa, kita berselawat. Ya Allah, berkat selawat aku kepada Nabi-Ku, ya Allah. Maka tolonglah aku. Berkat Nabi-Mu yang mulia, ya Allah. Tolonglah aku. Boleh macam tu. Kan kita biasa pergi Masjid Nabawi. Bila kita pergi Masjid Nabawi, kita ziarah makam Nabi. So, bila kita ziarah makam Nabi, Nabi tahu kita datang. Jadi, kita boleh bertawassul dengan berkat Nabi kita. Ya Allah, berkat Nabi-Mu ini, ya Allah, tolonglah aku. Boleh. Boleh. Raudah, kita pergi berdoa kat Raudah. Ma baina baiti wa minbari Raudah min Riyadul Jannah. Antara rumah aku dengan mimbar tempat aku berkhutbah tu, Nabi kata taman daripada taman-taman syurga. Kita boleh duduk kat situ berdoa, ataupun kita lalu saja ikut makam Nabi tu. Kita boleh bertawassul dengan Nabi kita Muhammad, dan Nabi tahu kita datang. Nabi sebut man zarani ba'da mamati kama zarani fi hayati. Siapa yang datang jumpa aku selepas matiku, macam dia jumpa aku masa hidupku. Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, murid kepada Syekh Ibn Taymiyah, menyebut bahawa bila kita datang jumpa Nabi, Nabi tahu kita datang. Ibn Qayyim Al-Jauziyah, murid kepada Syekh Ibn Taymiyah, dia mengatakan bahawa bila kita datang ziarah Nabi, Nabi tahu kita datang. Itu hebatnya Nabi kita. Jadi kita boleh
bertawassul dengan berkat Nabi kita, ya Allah, berkat Nabi-Mu Muhammad, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, aku sedang sakit, aku sedang ditimpa penyakit, aku sedang ditimpa wabak, ya Allah, tolonglah aku. Boleh, insyaAllah. Jadi boleh kita bertawassul dengan amalan kita, kita boleh pula bertawassul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin semalakan, mudah-mudahan tuan-tuan semua faham kita punya cerita. Apalagi ibrah seterusnya. Pentingnya kita tadi berbakti kepada ibu ayah kita. Tengok pemuda tadi. Dia lebih utamakan mak ayah dia daripada isteri dan anak-anak dia. Inilah sepatutnya seorang lelaki buat. Kita mestilah utamakan ibu ayah kita daripada isteri dan anak-anak kita. Tapi kalaulah mudarat, membawa mudarat, tak apa. Boleh bagi susu kepada anak kita dulu. Anak kita dulu. Tetapi anak tu dia menangis-nangis sikit-sikit je, kita tunggu mak ayah kita. Bila mereka sudah bangun, kita bagilah mereka makanan dan minuman, insya-Allah. So penting kita berbakti kepada ibu ayah. Bila kita berbakti kepada ibu ayah, Allah pun kasih kepada kita. Biru abaukum, birukum abnaukum. Kamu kena berbuat baik kepada ibu ayah kamu, nanti anak-anak kamu akan berbuat baik kepada kamu. Itu penting. Hidup kita ni macam roda, tuan-tuan. Tak sekali atas, sekali di bawah. Kalau kita sekarang, kita derhaka mak ayah kita, anak-anak kita nanti akan derhaka kepada kita. Cuba kita buat self-correction, buat muhasabah. Mengapa anak-anak kita degil? Mengapa anak-anak kita tak dengar cakap? Mengapa anak-anak kita suka melawan? Mengapa anak-anak kita malas belajar? Sebab dulu kita pun malas belajar. Sebab dulu kita pun mengecilkan hati mak ayah kita. Jadi penting kita buat baik kepada mak ayah kita ni. Nah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ahsana. Nah, dengan ibu ayah kita kena buat baik. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Berkata baiklah kepada kedua-duanya. Janganlah cakap kasar kepada mak ayah kita. Jadi kepada adik-adik di rumah, kamu bersama dengan mak ayah kamu, tak boleh keluar rumah, so makanlah bersama, solat berjamaahlah bersama, tengok TV bersama. Bila mak kata, tolonglah mak buat air, pergi terus, jangan takwil. Penatlah mak, getih lah mak. Jangan gitu. Kita sebagai anak kenalah buat baik kepada ibu ayah kita, insya-Allah. Kita minum dulu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara Kamarul Azlan. Muhammad Azin. Daripada mana, Cik Kamarul ni daripada mana? Mudah-mudahan boleh dengar elok saya punya ceramah ni. Kurangkan berat. Muslimin semalakan. Jadi lelaki pertama tadi bila sudah terperangkap dalam gua, maka dia bertawassul dengan amalan baik dia kepada ibu ayah dia. Jadi kita sebagai ibu ayah, kita mestilah didik anak-anak kita macam mana nak hormat ibu ayah. Macam mana kita nak menghargai jasa ibu ayah. Sebelum kita nak anak-anak kita menghargai kita, kita terlebih dahulu mestilah menghargai mak ayah kita. Kalau mak ayah kita masih hidup, mereka sudah tua, tolonglah mereka. Bantukanlah mereka. Permudahkanlah urusan mereka. Baliklah kampung. Kecuali zaman Covid ni, jangan balik kampung. Yang dah balik kampung, stay at home. Stay di kampung, jangan balik ke bandar. Nanti kena tangkap. Polis alhamdulillah bagus, tegas. Askar pun tegas. Ramai lagi yang masih berkeliaran di luar sana tanpa sebab yang mendesak. Yang mendesak boleh keluar cari makanan. Saja nak keluar cari sardin ke, cari Maggi ke, roti canai, martabak ke, sabar. Kat rumah pun boleh, insya-Allah. Alhamdulillah. Muslimin semulakan, apalagi ibrah ada pengajaran, janganlah kita menghampiri zina. Tengok, lelaki tadi oleh kerana nafsunya membuat-buat, maka dia nak berzina dengan perempuan tadi. Tetapi oleh kerana perempuan tadi kuat imannya, maka perempuan tadi sebut ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Bila dengar je begitu, lelaki tadi pun menggigil.
terus lari dia, tak jadi berzina. Tengok, ada lelaki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Az-zani la yazni hina yazni wa huwa mu'min. Pezina ni tidak akan berzina masa dia nak berzina. Dia tahu dia ni mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat betul lah. Kalaulah anak-anak kita iman mereka hebat macam lelaki ni, insya-Allah selamat kita. Tak bimbang kita. Walaupun anak-anak kita, anak lelaki kita, anak perempuan kita duduk di bilik seorang-seorang, mereka tidak akan tengok benda-benda lucah, benda-benda porno, sebab iman mereka sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. So our duty, our task is to educate our children to strengthen their iman. Make sure their iman strong enough. So they will behave enough. They will become a good person, insya-Allah. Allah will protect them. Will protect them from any kabair munkar, insya-Allah. Muslimin semua kan, mohon share. Teruskan kita punya diskusi pada malam ni. Jadi, lelaki kedua tadi dah nak berzina, dah ada peluang untuk berzina, tapi bila perempuan tadi sebut Allah, takutlah kamu kepada Allah, terus menggigil dia, meninggalkan perbuatan zina tu. Ini sangat hebat, tuan-tuan. Ini sangat hebat. Alhamdulillah. Hebatnya perempuan ini. Dan hebatnya lelaki itu. Takut Allah. Tak jadi zina. Muslimin semua kan, dalam ceramah saya yang lepas, saya ada sebut ada 7 golongan yang selamat di padang mahsyar. Antaranya ialah rajulun da'athu imra'atun zata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Lelaki yang diajak oleh perempuan yang cantik, yang kaya, rupawan, dermawan, hartawan, cantik, jelita, untuk berzina. Dia sebut, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Lelaki ini akan mendapat payung Allah di padang mahsyar. Hebat. Jadi kita kena mantapkan iman anak-anak kita. Kita kena mantapkan iman kita sebagai orang beriman, supaya kita selamat daripada perbuatan zina. Dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, kita imbas kembali ceramah saya. Nabi tengok ada golongan yang makan daging-daging busuk. Ada yang elok, yang senang, tak dimakannya, makan daging-daging busuk. Itulah dia balasan bagi manusia yang melakukan zina masa hidupnya. Dah ada suami, dah ada isteri, ada peluang nak kahwin, ada duit, tapi masih terlibat dengan perkara-perkara yang mungkar. Jadi, marilah kita muslimin sama-sama berazam untuk selalu ingat Allah, takut Allah, minta selamat daripada perkara-perkara yang zina ni. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa hasin furujana minal fawahish. Kita berdoa supaya selamatkan hati kita daripada nifaq dan selamatkan kemaluan kita daripada perkara-perkara yang mungkar, termasuk perbuatan zina ni. Muslimin semulakan, jadi pemuda yang kedua tadi dah nak berzina, hampir berzina, tapi bila sebut nama Allah, menggigil, takut dia. Inilah dia kekuatan iman. Iman dia ni kuat macam iman Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, bila Zulaikha ajak dia, goda dia, ajak dia berzina, dia kata tak nak dia. Sehingga Zulaikha kata, kalau kamu menolak aku punya ajakan, aku akan penjarakan kamu. Kata Nabi Yusuf, as-sajnu ahabbu ilaihi mimma tad'unani ilaihi. Ya Allah, aku lebih sanggup masuk penjara, aku lebih redha, sedia masuk penjara daripada buat kerja tak senonoh dengan Siti Zulaikha ni. Begitu sekali hebat iman Nabi Yusuf. Jadi kalau kita punya iman sehebat Nabi Yusuf alaihissalam, insya-Allah kita semua selamat daripada perkara-perkara yang mungkar. Muslimin semulakan, so zaman sekarang ni tuan-tuan sekalian, macam-macam lelaki sama lelaki pun ada, perempuan sama perempuan pun ada, LGBT. Ini semua sangat bahaya, mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut faka'ayyam min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimah. Berapa banyak negeri, negara, kaum yang telah kami musnahkan akibat perbuatan zalim mereka. Zalim kepada diri mereka sendiri. Kaum Nabi Lut, cinta sejenis, laki sama laki. Saya dah pergi sampai ke Jordan.
di Jordan sana, saya pergi ziarah, pergi mandi di Bahrul Mayyit, Laut Mati. Dulu di situlah kaum Lut tinggal, di terbalik bumi jadi Laut Mati, tuan-tuan. Sebab apa? Mereka ingkarkan perintah Allah, buat maksiat sesama jenis. So minta jauh, minta selamat insya-Allah. Muslimin semulakan, lelaki yang ketiga. Lelaki yang ketiga ni sangat amanah, sangat jujur dan amanah. Dia boleh saja berbohong. Dia boleh je bagi sikit je pada lelaki tu. Bila orang gajinya, bila pekerjanya kembali tuntut wang, tuntut gaji, dia boleh bagi je. Bagi sikit. Kawan tu tak tahu pun. Tetapi semuanya diberikan. Duit gaji yang tak diambil itu digunakan untuk berniaga, maju, berkembang. Dia bagi semua kepada bekas pekerja yang datang menuntut tu. Begitu jujur sekali dia. Dan dia tidak ambil upah untuk menguruskan harta benda tu. Inilah majikan yang sangat amanah, yang sangat jujur dengan pekerjanya. Alhamdulillah. Sebab itulah kita amanah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Itu bukti menunjukkan bahawa kita mestilah menunaikan hak kepada orang-orang yang di bawah kita. Nabi sebut, la imana liman la amanatalah. Tidak beriman kamu, melainkan kamu ni amanah. Orang yang tidak amanah, maka kuranglah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin semulakan, mudah-mudahan kita punya cerita tadi memberikan kita semangat untuk terus berdoa kepada Allah atas apa saja masalah yang kita hadapi. Ud'uni astajib lakum. Kamu doa kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Tengok, pemuda-pemuda tadi, bila terperangkap dalam gua, mereka begitu yakin, mereka sangat yakin bahawa Allah akan kabulkan doa mereka bila mereka berdoa. Dan mereka telah pun bertawassul dengan amal-amal baik yang pernah mereka lakukan. Jadi kita pun boleh insya-Allah bertawassul dengan amal-amal yang kita dah buat. Dulu kita didik anak-anak kita, alhamdulillah anak-anak kita sudah berjaya dan kita tidak mengharap apa-apa balasan daripada anak-anak kita. Dulu kita hantar jiran kita ke rumah sakit, dia sangat sakit masa itu, kita tolong. Dia tak ucap terima kasih pun, tak apa, redha. Allah yang tolong kita. Jadi bila kita yakin berdoa kepada Allah dengan penuh yakin, Allah pasti kabulkan doa kita. Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku, dan aku akan bersama mereka bila mereka berdoa kepadaku. Jadi mudah-mudahan kita menjadikan amalan baik kita ni dah kekal istiqamah insya-Allah dengan amal-amal baik. Kalau kita selalu buat baik, kita tak ada masa untuk buat jahat. Kita tuan-tuan mesti selalu buat baik. Kalau tak boleh buat baik, jangan buat jahat. Kalau kita tak boleh tolong orang, jangan asyik minta tolong. Kalau kita tak boleh bantu bina masjid, jangan pula kita nak runtuhkan masjid. Jadi kita kena always do the best in our life. Khairukum man ta'allama khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik manusia ialah yang memberikan faedah kepada manusia lain. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita punya story tadi, cerita tadi memberikan pengajaran kepada kita. Cerita itu cerita benar, ada tercatat dalam Sahih Bukhari. Dia ceritakan oleh Abdullah ibnu Umar, anak kepada Umar Al-Khattab, insya-Allah. So yang baik daripada Allah, segala kekurangan, kelemahan, minta ampun, minta maaf. Kita lagi sekali selawat Nurul Anwar. Selawat ni elok tuan-tuan. Selawat ni elok kita amalkan. Allahumma salli wa sallim ala Nuril Anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar
ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Alhamdulillah. Jadi elok tuan-tuan sambil-sambil dua-dua ke anak lepas solat ke, eloklah kita selawat dengan selawat Nurul Anwar. Dalam selawat ni disebut wa tarjaqil aghyar. Dia ni pelepas daripada segala kesedihan, kebingungan. Kemudian wa miftahi babil yasar. Miftahi babil yasar. Kunci kepada pintu kesenangan. Jadi selalulah kita berselawat dengan selawat Nurul Anwar ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita ketika kita susah, sembuh kita bila kita sakit, insya-Allah. Muslimin semulakan, jadi marilah kita berdoa, kemudian kita tutup majlis. Doa minta selamat daripada COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Subhana rabbana a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وضرق الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجزام والجنون ومن سوء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Muslimin saya menggunakan pohon subscribe my YouTube channel US Abu Hassan Al-Ash'ari. Banyak saya punya ceramah-ceramah dalam tu, termasuk yang dalam bahasa Inggeris. So subscribe my YouTube channel US Abu Hassan Al-Ash'ari. So follow saya di Facebook Abu Hassan Al-Ash'ari. Barakallah. Ila laqa. Ma'assalamah. Arjukum daiman fi surur wa sa'adah insyaAllah. La takhruj min al-bait. Tabqa fi al-bait fi manzili insyaAllah. Jadi penyakit sedang merebak. So duduk di rumah. Stay at home. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada yang menonton. Bye. Jumpa lagi.